Assalamualaikum, salam sejahtera sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani Pra Pimpinan Agong UMNO 2020 dan malam ini saya amat bertuah Datuk Seri Haji Muhammad Khalid Nordin, Presiden UMNO bersama saya untuk melihat apakah PAU 2020 akan memberikan satu platform yang terbaik Majlis Tertinggi dan juga kepimpinan UMNO untuk mendapatkan mandat daripada ahli dan juga perwakilan bergerak ke hadapan mengatasi segala persepsi yang berlaku pada parti yang paling lama dan juga paling besar di Malaysia ini. Jadi terima kasih Datuk Seri bersama saya pada malam ini. Datuk Seri, pada pandangan Datuk Seri sebagai Naib Presiden UMNO selepas pilihan raya umum ke-14 dan juga selepas gabungan yang didokongi oleh UMNO iaitu Perikatan Nasional mengambil alih pemerintahan 22 bulan Pakatan Harapan tidak orang kata pun lari daripada isu dan juga bagaimana melihat politik semasa. Jadi adakah PAU 2020 ini sepatutnya dijadikan satu platform yang terbaik untuk pimpinan dan juga perwakilan menjernihkan ataupun memperkukuhkan parti yang dilihat diserang kiri kanan sama ada dari sudut prestasinya sebagai parti siasat dan juga dari aspek hala tuju parti yang dikatakan flip-flop ataupun tidak menentu apatah lagi untuk bertarung dalam pilihan raya umum ke-15. Datuk Seri sebagai permulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Astro Awani, pada saudara Nazri kerana sudi untuk menjemput saya bersama-sama dalam program pada malam ini. Ya. Sememangnya tahun ini UMNO akan meraihkan ulang tahunnya yang ke-75. 75 tahun. Dan UMNO memang telah lalui pelbagai pengalaman dan juga cabaran. Dan ini merupakan kali pertama Pimpinan Agong UMNO diadakan selepas kita menjadi sebahagian daripada kerajaan. Semasa UMNO tidak berjaya dalam tahun 2018, kita sempat dua kali mengadakan melalui Perhimpunan Agong sebagai parti pembangkang. Manakala pada tahun yang lepas kita tidak mengadakan Perhimpunan Agong kerana cabaran wabak COVID-19. Jadi pada tahun ini kita adakan Perhimpunan Agong juga dalam keadaan yang berbeza, iaitu sebahagian bersemuka, ya, manakala sebahagian lagi secara maya. Kalau kita nak bandingkan selepas kita kalah, kita mengadakan Perhimpunan Agong, pada ketika itu pun walaupun kita tewas dalam pilihan raya, UMNO masih kekal segar, UMNO masih berdaya tahan. Atas sebab itulah masa kita bukan dalam kerajaan, walaupun pada mulanya kita tidak berjaya dalam pilihan raya kecil, tapi selepas itu kita terus menang berturutan. Jadi pada Perhimpunan Agong kali ini dalam keadaan kita bukan lagi pembangkang total. Ya. Jadi kita UMNO semakin yakin dan juga semakin bersedia. Dan sudah tentulah walaupun dalam keadaan kita berhimpun separuh bersemuka dan separuh maya, tapi saya percaya dari segi aspirasi perjuangan, dari segi cita-cita dan harapan, UMNO ini masih lagi pada landasan yang sama. Soal agama Islam, soal bangsa Melayu dan soal kemakmuran negara kekal sebagai dasar yang menjadi panduan kepada perjuangan UMNO. Jadi apa yang kita lihat macam UMNO flip-flop ataupun apa yang akan UMNO bahaskan dalam itu perhimpunan ini, semua itu sebenarnya menggambarkan budaya politik matang UMNO. UMNO memang meraihkan kepelbagaian dan UMNO terima perbezaan pendapat kerana kita percaya bahawa itu untuk kebaikan UMNO itu sendiri.
Dan ia juga mencerminkan bahawa UMNO mendukung demokrasi. Dan atas sebab itulah kita dapat lihat keadaan-keadaan itu menjelangnya Pimpinan Agung UMNO yang ada pada hari ini. Malah bukan sahaja dari segi apa yang berlaku dalam parti, tapi kita juga boleh lihat menjelang Pimpinan Agung UMNO, pelbagai alasan, pelbagai telahan, pelbagai komentar diterbitkan. Itu menunjukkan bahawa UMNO ini adalah sebuah parti politik yang sangat penting. Dan rakyat pun memang melihat betapa UMNO itu memainkan peranan menyumbang kepada politik dan negara dan juga masa depan negara kita. Dan juga apa saja yang akan dibahaskan dan amanat yang nak disampaikan dalam pimpinan ini juga saya percaya rakyat pun tahu ianya akan mempengaruhi perjalanan negara Malaysia. Okay. Datuk Seri, selepas kekalahan pertama kalinya dalam sejarah politik negara pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu pada 2018, suara laungan dan juga demand berkaitan dengan reform UMNO itu begitu dominan. Walaupun kita tidak melihat reform yang dimahukan itu berlaku secara total sepanjang 3 tahun selepas itu sehinggalah pada hari ini, tetapi dengan kepimpinan baru walaupun orang lama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan termasuk Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin sendiri sebagai Naib Presiden, adakah reform yang dikatakan belajar daripada kekalahan PRU 14 itu dan melihat realiti politik semasa sudah dijadikan sebagai satu perkara asas dalam apa juga perkara yang ingin dilakukan oleh UMNO? Pada pandangan Datuk Seri, adakah UMNO begitu fluid, begitu dinamik dan embrace reform pada ketika ini? Kalau nak dikatakan secara total mungkin tak kesampaian. Tapi memang soal itu sesuatu yang pucuk pimpinan berpendapat memang sangat penting. Memang perlu dilakukan. Dan kita berusaha untuk lakukan mana yang kita berkemampuan. Pada masa yang sama kita juga sedar bahawa itu tak boleh dilakukan secara serta-merta. Bahawa ia memerlukan masa dan sebagainya kerana ia melibatkan banyak pihak dan apatah lagi UMNO ini sebagai sebuah parti yang besar dan ia juga sebuah parti yang lama. Maka sudah tentulah apa-apa perubahan yang nak dibawa ia akan memakan masa dan pada masa yang sama UMNO juga sebagai sebuah parti demokratik ahli-ahlinya mempunyai bebas untuk ada pandangan dan pendirian sendiri. Maka oleh kerana kita juga meraihkan kepelbagaian tu, maka sudah tentulah masa akan ambil masa untuk kita capai kesepakatan dan sebagainya. Jadi yang ketara mungkin dari segi pembaruan yang kita nak bawa ialah dalam soal kita meminda perlembagaan dan sebagainya. Masukkan lebih ramai orang muda, mudahkan permohonan untuk menjadi ahli, memberi otonomi kepada negeri Sabah dan sebagainya yang mungkin perkara-perkara itu tak pernah terfikir langsung sebelum daripada ini. Jadi itu satu aspek. Satu lagi aspek saya percaya yang tak boleh diketepikan dalam soal kalau kita nak katakan sebagai sebuah parti yang bersaing, tentunya masyarakat dan rakyat juga akan tengok kepada parti-parti lawan yang akan bersaing dengan UMNO. Kemampuan, keupayaan dasar mereka. Jadi dia bukan sahaja soal sama ada UMNO ni nak berhadapan dengan rakyat, nak pilihan raya, perubahan dalaman dia itu sendiri, tapi juga akan ditengok apa yang berlaku dengan pesaing-pesaingnya juga. Datuk Seri, melihat kepelbagaian UMNO dan suara-suara itu diraihkan, tetapi setengah pihak merasakan bahawa pimpinan seolah-olah terlampau lemah, terlampau gagal untuk menangani pelbagai fraksi dalam UMNO. Misalnya, fraksi UMNO jelas sekarang iaitu yang berada dalam kerajaan mendokongi secara rasmi dalam kabinet dan juga mendapatkan jawatan-jawatan dalam JLC kerajaan dan sebagainya, dan mereka yang tidak terlibat langsung iaitu mereka bersama dalam parti, mereka dalam kepimpinan utama UMNO, dan apabila keputusan untuk tidak bersama dengan PBBM ataupun bersatu pilihan raya umum ke-15 seolah-olah
ada setengah pihak merasakan ini satu keputusan yang merugikan kerana untuk menjadikan koalisi Melayu Islam yang besar ini adalah untuk menjamin kelangsungan UMNO, menjamin kemenangan UMNO yang lebih cemerlang dalam pilihan raya. Mengapa ia perlu diruntuhkan dan dilihat seolah-olah UMNO mementingkan diri sendiri. UMNO ada mentaliti big brother untuk mengawal parti kecil dan seumpamanya. Pandangan Datuk Seri? Yang cuba nak jadi big brother parti yang kecil. Yang cuba nak mendominasi parti yang jumlah wakil rakyatnya sedikit. Jadi itu yang menyebabkan semua itu tak dapat berjalan sebagaimana yang dirasakan dan menggunakan retorik penyatuan ummah untuk memperkecilkan UMNO. UMNO bukan parti kecil dan UMNO bukan parti yang boleh dikecil-kecilkan begitu. Soal penyatuan ummah, soal mengajak orang Melayu dan soal melindungi Islam dah dibuat oleh UMNO dari dulu. Tapi hari ini retorik penyatuan ummah digunakan untuk menyelamatkan satu-satu pihak dan itu UMNO tak mau terlibat. UMNO berpendapat soal penyatuan ummah ni merentasi isu-isu parti politik. Dia soal-soal lain, soal ekonomi dan sebagainya, soal bahasa kedudukan orang Melayu dan sebagainya. Dia bukan semata-mata soal parti politik. Jadi atas sebab itulah UMNO mengambil keputusan bahawa dari perkiraan dan juga pandangan mula daripada akar umbi, sebahagian majoriti bahagian-bahagian UMNO yang berpendapat bahawa wajar untuk UMNO bersendirian dalam pilihan raya yang akan datang dan dirumuskan oleh Majlis Tertinggi, dan hari ini dalam Pimpinan Agung saya percaya itu antara perkara yang akan dibincangkan untuk disahkan keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi. Soal sama ada kerana keputusan ataupun kerana ketetapan ni nak dibuat menyebabkan berlakunya ada kelompok-kelompok kluster kerajaan ke kluster bukan kerajaan dan sebagainya. Saya ingat macam saya pun adalah pengurusi JLC, saya ada pendirian saya sendiri. Ya. Jadi adalah tidak betul yang mengatakan semua yang dalam kerajaan, semua yang yang memimpin dan menerajui serta menganggotai mana-mana JLC, dia akan bersama-sama mempertahankan kehadiran UMNO dalam PN. Tak benar, itu tak betul. Dia tidak berasaskan pada itu. Saya percaya pada akhirnya semua akan buat penilaian berasaskan soal sama ada UMNO boleh menang atau tidak. Memang ada hujah mengatakan kalau UMNO nak menang, UMNO mesti bersama PN. Manakala ada juga yang buat yang menyatakan UMNO boleh bersendirian. Semua itu dibuat oleh masing-masing membuat kajian secara mendalam akan hasil jika UMNO memilih untuk dalam pilihan raya akan datang untuk bertanding, bersendirian atau bersama bersatu dalam PN dan sebagainya. Tapi kalau kita masih ingat, masa kita bentuk kerajaan dulu, kita dah kata bahawa ini adalah kerajaan yang didukung oleh ahli-ahli Parlimen UMNO. Kita tak kata, atas sebab itulah UMNO daripada awal memang tak nak masuk PN. Sebab daripada awal kita kata bila pilihan raya kita tetap akan bertanding Barisan Nasional. Datuk Seri, untuk memahami atau yang tersirat daripada kenyataan sebentar tadi Datuk Seri, adakah UMNO terbuka untuk berjuang dalam Peraya Umum ke-15 ialah bersendiri dalam komponen Barisan Nasional, tetapi terbuka juga untuk melakukan penjajaran sama ada di peringkat akar umbi, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat federal, kerana politik semasa begitu dinamik. Adakah itu juga? Saya tak mahu mengandaikan. Pada saya biarlah kita bertanding dulu. Jadi selepas itu baru dirundingkan. Selepas itu PRU. Kalau katakanlah kita menang banyak, Barisan Nasional menang banyak, kita tak perlu berunding sesiapa, tak payahlah berunding. Ya, betul juga.
Okey. Mungkin kita apa pada ketika itu bersatu nak juga dengan UMNO, tak ada masalah. Macam-macam boleh berlaku. Soalnya berkemungkinan itu. Soalnya ialah kita akan masuk sebagai Barisan Nasional. Datuk Seri, dengan PAS sekali lagi diangkat. Setiap kali saya menemubal tokoh UMNO dalam perbincangan saya tidak lupa untuk menyatakan di mana kedudukan UMNO dan PAS setakat hari ini dan juga bergerak ke hadapan. Kerana PAS seolah-olah tidak berani untuk menyatakan pendirian dengan segala penegasan-penegasan pimpinan UMNO termasuk Datuk Seri Khaliluddin. Saya tak mahu komen PAS berani tak berani buat pendirian, itu parti dia. Ya. Tapi saya nak beritahu bahawa UMNO dalam bahagian-bahagian apabila buat usul semasa persidangan bahagian-bahagian dengan jelas menyatakan bahawa UMNO bahawa sebahagian besar daripada bahagian menyatakan bahawa UMNO nak bersendirian tanpa bersatu, tetapi akan terus bekerjasama dengan PAS. Maknanya dari segi UMNO, kita masih lagi bersama-sama dengan PAS menjayakan muafakat nasional. Hanya muafakat nasional itu bukan satu entiti berdaftar. Daripada awal memang dah dibincang, muafakat nasional memang tak akan bertanding dalam pilihan raya. Tetapi wujud kerjasama, maknanya PAS akan bertanding, kalau ikut perbincangan muafakat nasional, PAS akan bertanding atas logo PAS, Barisan Nasional akan bertanding atas Barisan Nasional, tetapi dua-dua parti itu ada kerjasama dan kesepakatan. Dan hari ini memang pun masih terus kita UMNO peringkat pusat melalui jawatankuasa perundingan yang dipengerusikan bersama antara Tok Mak Hassan, Timbalan Presiden UMNO dengan Tuan Ibrahim, Datuk Tuan Ibrahim, Timbalan Presiden PAS, kita bermesyuarat 2 kali tiap-tiap 2 minggu. Tiap-tiap 2 minggu kita akan bermesyuarat. Dan perbincangan untuk kerusi antara UMNO dengan PAS sudah 70-75%. Jadi UMNO dengan PAS masih ada, tapi kita memang tak akan bertanding bawah muafakat nasional. Tapi bila kita bertanding, memang antara kedua-dua parti itu akan menyokong satu dengan lain. Adakah ada isu apabila setengah negeri tidak ingin bersetuju dengan langkah itu, seperti di Terengganu, seperti di Perak dan juga di Kedah? Pimpinan UMNO membuat kenyataan tegas tentang itu. Itu Terengganu. Saya tidak fikir Perak. Kalau kita lihat Pahang, kalau kita lihat Selangor, mereka menyatakan bahawa di sana muafakat nasional. Perak saya tak pasti, tapi saya percaya mereka juga sama. Mungkin hanya di Terengganu, apabila ada pendirian sebegitu, itu maknanya memastikan kedua-dua pihak di sana mesti duduk semeja. Selagi dia tak duduk semeja, begitulah akan berterusan. Tapi kita nampak kalau di pusat boleh ada kerjasama dan persefahaman dengan PAS, itu sedikit sebanyak mungkin boleh mempengaruhi supaya di Terengganu tu kendur sikit dan boleh duduk bincang. Okey. Itu menarik apabila dinamik UMNO begitu fluid dan juga begitu dinamik. Datuk Seri, sepanjang setahun lebih Kerajaan Perikatan Nasional, kebetulan berlaku satu krisis tidak pernah kita lalui, iaitu pandemik COVID-19. Dari pengamatan Datuk Seri sebagai parti dan juga individu yang mendokongi kerajaan ini, dari aspek ekonomi dan juga prestasinya, secara umumnya apa pandangan Datuk Seri tentang Kerajaan Perikatan Nasional? Pertama, saya nak jelaskan dan ambil kesempatan di sini bahawa kita tidak pernah sebagai sebuah negara dan masyarakat berhadapan dengan wabak sebegini. Wabak COVID-19. Jadi kita nak nyatakan bahawa segala usaha yang dibuat oleh kerajaan yang sedia ada untuk menangani wabak ini dan melindungi masyarakat Malaysia, kita memberi sokongan. Kita memberi sokongan yang sepenuhnya. Kerana isu kesihatan dan keselamatan rakyat adalah perkara yang paling utama untuk
kita. Dan kita bersedia dan mendukung apa sahaja tindakan-tindakan yang dibuat oleh kerajaan yang kita rasa sesuai dan munasabah. Pada masa yang sama, kita di negara kita ini sedang berhadapan dengan keadaan di mana kerajaan itu terlalu tidak begitu kuat, tidak begitu kukuh, kerana jumlah sokongan terhadapnya sangat tipis. Malah sehingga ini kita tak boleh nak nyatakan secara tepat berapa sebenarnya yang ada. Jadi kesan daripada itu ia membawa kepada ketidakstabilan dalam politik. Dan kita memerlukan sebuah kerajaan yang stabil, yang kuat, kerana kita berhadapan dengan soal COVID itu tadi. Kita mesti ada kerajaan yang kuat dan stabil, kerana kerajaan yang kuat dan stabil akan pastikan negara kita ini dapat diuruskan dengan baik. Terutamanya dalam soal-soal ekonomi. Soal pertumbuhan ekonomi, soal mewujudkan pekerjaan, soal melahirkan peluang-peluang, soal menambah hasil dan juga pelaburan untuk negara. Dan seterusnya akan membantu kebolehsaingan Malaysia ni dengan negara-negara yang lain. Jadi kalau kestabilan ni tak dapat nak diwujud, semua ini terjejas. Dan bila semua ini terjejas, bagaimana pula kita nak berhadapan secara berkesan menangani COVID-19? Makin lama mungkin duit makin tak ada, hutang semakin bertambah. Jadi inilah keadaan yang kita sedang hadapi pada hari ini. Jadi atas sebab itu UMNO pada kita UMNO pertama dalam menangani COVID secara yang munasabah. Tapi pada masa yang sama kita berhadapan dengan ketidakstabilan yang menyebabkan perkara-perkara lain juga terjejas. Maka oleh itu kita juga kena atasi soal ni. Atas sebab itulah UMNO berpendapat yang terbaik mesti buat pilihan raya. Pulangkan balik pada rakyat supaya rakyat dapat menentukan berasaskan kepada faktor ini untuk mereka memainkan peranan, mewujudkan sebuah kerajaan yang lebih kuat supaya politik Malaysia ini stabil, supaya dapat kita uruskan semua perkara-perkara kekurangan yang kita sedang hadapi pada hari ini dan pada akhirnya membantu ketahanan Malaysia dan kebolehsaingan Malaysia. Apa dengan Datuk Seri? Datuk Seri lama sebagai ahli parlimen dan juga menteri di kabinet sebelum ini. Apabila kerajaan membuat keputusan pada awal tahun ini dilakukan darurat hingga 1 Ogos 2021. Dan ketika darurat ini macam-macam berlaku. Undang-undang ordinans baru digubal dan dilaksanakan seperti akta fake news, saman kepada yang melanggar SOP pandemik COVID-19 dan sebagainya. Isu berkaitan dengan beberapa perkara yang agak mengejutkan dan juga menggusarkan masyarakat. Darurat wajarkah ditarik balik segera ataupun bagaimana? Dia ada kerajaan mungkin ada asas dan mereka juga telah nyatakan apa asas-asas yang darurat itu diperkenalkan. Kalau tak ada asas, takkanlah yang di-Pertuan Agong pun boleh bersetuju. Tetapi pengenalan kepada darurat juga menunjukkan bahawa keadaan politik negara yang tidak stabil, kerajaan tak kuat, terpaksa ada darurat. Jadi sebenarnya ia juga mencerminkan keadaan kerajaan itu yang tidak kuat dan juga tidak stabil. Jadi atas itulah kita merasakan satu, apabila dia buat darurat, tanggapan banyak pihak terutamanya di luar negara tunjukkan kerajaan tak stabil. Negara lain nak menangani COVID tak perlu darurat, tapi negara ni kena guna darurat untuk menangani COVID. Darurat itu juga menggambarkan sebuah kerajaan yang tidak stabil. Kerajaan yang tidak stabil menakutkan terutamanya pelabur. Kalau kita lihat di Indonesia sekarang pelabur semua masuk Indonesia kan.
indeks rasuahnya berapa? Ya. Sangat tinggi daripada Malaysia. Di Malaysia, indeks rasuah Masih munasabah. nasabah, Ya. pelabur lari. Hilang yang orang yang dah buka, labur sini pun tutup. Pelabur lari. Dia pergi ke Indonesia. Jadi apa faktor? Faktor yang paling utama ialah kestabilan. Kestabilan tu tak ada. Menakutkan. Sebab kalau saya pelabur, saya nak labur, saya mesti tahu dengan jelas apa dasar. Kerajaan ni boleh tahan lama tak? Kalau saya dah labur berbilion ringgit, lepas tu kerajaan ni jatuh, dasarnya berubah. Atas sebab itu, sama ada saya tarik break Ya. ataupun saya pindah tempat lain. Kedua, apabila tak ada parlimen, tak ada semak dan imbang. Tak ada semak dan imbang. Siapa yang mewakili rakyat untuk lakukan semak dan imbang? Betul tak betul? Sebagainya. Sekarang ni, misalnya banyak sangat direct nego, tak ada tender. Orang kata banyak direct nego. Siapa buat semak dan imbang untuk negara? Dan seterusnya, berlakulah politik-politik membeli, melompat. Jadi inilah saya rasa yang perlu kita fikirkan bersama. Adakah ini nilai yang kita nak bawa dalam amalan berpolitik, dalam amalan kita bernegara? Okey. Tak cukup setengah jam bersama Datuk Seri Haji Muhammad Khalid Nordin. Datuk Seri kena datang lagi. Mungkin ketika Pimpinan Agong, jika ada masa, boleh selit-selitkan bersama kami. Terima kasih Naib Presiden UMNO Datuk Seri Haji Muhammad Khalid Nordin. Dan itu saja agenda Wani Pra Pimpinan Agong UMNO 2020 kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur ini. Terus bersama kami memberikan liputan komprehensif Pimpinan Agong UMNO 2020 dan juga melalui agenda khas dan buletin Awani. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.